Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Osman. Saya Nurul Syakina binti Anindin dengan ahli kumpulan saya Boyjin, Sofia Solihah Zakaria dan Nurul Syahida binti Syafi'i akan dan pada kumpulan tutorial 3.3 akan membentangkan pendidikan kami dalam subjek pengurusan pembangunan SPW 209. Tajuk pendidikan yang kami pilih adalah kajian penilaian outcome dan impak pembangunan teknologi maklumat jalur lebar Pusat Internet Satu Malaysia di Kampung Sungai Pial dan Jurong Kedah. Kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menumbuhkan Pusat Internet Satu Malaysia untuk menyediakan pusat capaian jalur lebar secara kolektif di kawasan yang kurang diberikan perkhidmatan melalui program perkhidmatan sejagat. Pusat Internet Satu Malaysia ini merupakan program di bawah bajet Malaysia pada tahun 2013. Pusat Internet Satu Malaysia ini ditumbuhkan secara berperingkat di beberapa kawasan terpilih di seluruh Malaysia. Terdapat beberapa tujuan utama penumbuhan Pusat Internet Satu Malaysia ini. Antaranya adalah memastikan kumpulan komuniti luar bandar dapat meningkatkan taraf sosial dan ekonomi serta mendapat kebaikan daripada peralatan IT dan penyambungan internet. Seterusnya, untuk mengurangkan jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar. Pusat Internet Satu Malaysia Kampung Sungai Pial telah mula beroperasi pada Jun 2015 dan berdasarkan dapatan kajian yang terbaru, mereka kini telah memiliki 345 ahli. Manakala Pusat Internet Satu Malaysia mula beroperasi pada April 2015 dan kini mempunyai ahli seramai 295 orang. Perbandingan antara kedua Pusat Internet Satu Malaysia ini agak jelas. Walaupun Pusat Internet Satu Malaysia mula beroperasi lebih awal berbanding Pusat Internet Satu Malaysia Sungai Pial, tapi dapat dilihat ahli di Sungai Pial lebih mendahului berbanding Pusat Internet Satu Malaysia dulu. Pelaksanaan Pusat Internet Satu Malaysia adalah bertujuan untuk merapatkan jurang digital antara bandar dan luar bandar demi pembangunan negara. Namun begitu, dapat dilihat perubahan jurang digital antara bandar dan luar bandar masih kurang memuaskan. Pelaksanaan program ini memerlukan pelibatan berbagai pihak bagi menyokong dan menjayakan program ini agar matlamat penubuhan Pusat Internet Satu Malaysia dapat dicapai. Objektif kajian kami terbagi kepada 3, iaitu untuk mengenal pasti program-program yang dijalankan di kedua-dua kawasan kajian kami, dan yang seterusnya untuk mengenal pasti outcome dan impak setelah penubuhan Pusat Internet Satu Malaysia di kawasan kajian, dan yang ketiga untuk membandingkan outcome dan impak penubuhan kedua-dua Pusat Internet Satu Malaysia ini. Persoalan kajian kami adalah untuk melihat sejauh manakah penubuhan Pusat Internet Satu Malaysia di kedua-dua kawasan kajian ini memberi kesan sosioekonomi kepada penduduk setempat. Seterusnya, kepada metodologi kajian, kami telah memilih untuk menggunakan pendekatan kaedah yang bersifat kuantitatif yang menggunakan borang soal sendiri yang memiliki soalan-soalan tertutup serta menemukan beberapa orang responden, dan kami telah memilih 60 orang responden di mana 30 orang mewakili Pusat Internet Satu Malaysia Kampung Sungai Pial dan 30 orang lagi mewakili Pusat Internet Satu Malaysia Jurong, dan kami telah menggunakan persampalan secara rawak mudah, dan kami memilih kaedah analisis data menggunakan Statistical Packaging Social Science atau juga lebih dikenali sebagai SPSS. Ini merupakan antara program-program yang dijalankan di Kampung Sungai Pial. Antaranya adalah Klik dengan Bijak atau lebih dikenali sebagai KDB, di mana melibatkan pelajar-pelajar sekolah tahun 5 dan tahun 6, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelajar tentang fungsi dan juga penggunaan Pusat Internet Satu Malaysia ini. Kita juga dapat lihat bahawa di mana program membuat email dan mengisi borang secara atas harian yang melibatkan guru-guru tadika kemas, dan juga latihan keusahawanan percuma yang diadakan secara 2 kali dalam masa sebulan. Ini pula program-program yang dijalankan di Pusat Internet Satu Malaysia Jurong, di mana juga mereka juga menjalankan KDB, iaitu Klik dengan Bijak, pertandingan membina poster dan juga kuis di atas harian yang dapat meningkatkan semangat patriotik dalam masa yang sama meningkatkan kefahaman mereka tentang penggunaan teknologi-teknologi IT. Dapat dilihat program-program yang dijalankan dapat dilihat lagi lebih banyak di laman web rasmi mereka sendiri, dan untuk mengetahui dengan lanjut boleh pergi ke laman web rasmi mereka. Seterusnya kita akan masuk ke bahagian dapatan kajian. Saya akan menjemput saudari Sofia untuk meneruskan kajian ini. Terima kasih Nurul Syakina binti Anindin. Saya Sofia Solihah binti Zakaria akan menampung bahagian dapatan kajian. Dapatan kajian terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A merupakan bahagian demografi, bahagian B merupakan pendidikan
perempuan dan 63.3% adalah terdiri daripada responden lelaki. Manakala sebanyak 53.3% terdiri daripada responden perempuan dan 47.7% terdiri daripada responden lelaki di Sungai Biak. Seterusnya, jadual di atas menunjukkan analisis laporan responden di gurun. Majoriti adalah golongan yang berumur 10 hingga 15 tahun, iaitu sebanyak 33.3%. Manakala jumlah responden paling sedikit ialah mereka yang berumur 28 hingga 33 tahun dan 34 hingga 39 tahun. Masing-masing peratusan masing-masing adalah sebanyak 10%. Majoriti responden yang berumur 10 hingga 15 tahun adalah terdiri daripada ahli yang berdaftar di bawah Pusat Internet Satu Malaysia. Manakala taburan umur yang paling sedikit adalah disebabkan ketidakpegaan serta kurang pengetahuan tentang Pusat Internet Satu Malaysia. Manakala jadual di bawah memperlihatkan taburan responden Sungai Biak. Majoriti responden adalah mereka yang berumur 40 tahun dan ke atas, iaitu sebanyak 30%. Ini kerana golongan ini terdiri daripada usahawan industri kecil sederhana. Mereka peka terhadap kewujudan pusat internet ini serta menggunakan inisiatif ini untuk memasarkan produk mereka. Manakala taburan umur paling rendah berbanding umur lain ialah mereka yang berumur di antara 28 hingga 33 tahun, iaitu sebanyak 3.3%. Hal ini kerana mereka kebanyakan daripada responden tersebut sudah mempunyai kemudahan internet di sana sendiri. Seterusnya, kita ke bahagian B, iaitu perbandingan penilaian Pusat Internet Satu Malaysia di Gurun dan Sungai Biak Kedah. Seramai 60 responden daripada penduduk Gurun dan Sungai Biak Kedah telah terlibat dalam kajian Pusat Internet Satu Malaysia. Jadual di atas memperlihatkan cara bagaimana setiap responden mengetahui mengenai kewujudan Pusat Internet Satu Malaysia. Berdasarkan jadual 3.23, majoriti responden penduduk di Gurun, iaitu sebanyak 50% dan 40% responden Sungai Biak mengetahui tentang kewujudan Pusat Internet Satu Malaysia adalah lain-lain. Golongan ini sedar akan kewujudan pusat tersebut melalui keluarga, anak-anak serta melihat sendiri pembinaan Pusat Internet Satu Malaysia tersebut. Manakala sebanyak 36.7% responden di Gurun dan 30% responden Sungai Biak sedar akan kewujudan Pusat Internet tersebut melalui rakan-rakan. Manakala perakasan terendah adalah sebanyak 16.7% daripada penduduk Sungai Biak dan 0% daripada responden penduduk Gurun tahu akan kewujudan Pusat Internet Satu Malaysia melalui kempen. Hal ini kerana peratusan ini rendah kerana berbanding cara lain disebabkan faktor kawasan serta sikap penduduk itu sendiri yang tidak cuba untuk melibatkan diri dalam program sebegini. Seterusnya, jadual 3.24 menunjukkan kegeraman penduduk berkunjung ke Pusat Internet Satu Malaysia dalam masa sebulan. Majoriti daripada responden penduduk Gurun, iaitu sebanyak 50% dan 33.3% dari responden daripada Sungai Biak adalah tidak berkenaan. Ini kerana kesemua responden tidak sedar dan peka akan kewujudan Pusat Internet tersebut. Manakala kedua tertinggi adalah sebanyak 33.3% responden di Gurun dan 23.3% responden Sungai Biak mengunjungi Pusat Internet ini sebanyak 7 hingga 9 kali dalam masa sebulan. Kebanyakan daripada mereka adalah yang berdaftar di bawah Pusat Internet Satu Malaysia. Okey, rajah di atas pula menunjukkan tujuan penggunaan Pusat Internet Satu Malaysia. Okey, sebanyak 20% daripada responden penduduk Sungai Biak menggunakan Pusat Internet Satu Malaysia untuk tujuan hiburan dan
usia penduduk tempatan. Berdasarkan pie chart di atas, kita boleh melihat terdapat bahawa 63 orang responden, 60% responden turun dan 67% responden Sungai setuju bahawa perwujudan pusat internet satu Malaysia mempengaruhi aktiviti sosial mereka kerana mereka dapat menggunakan gadget komputer untuk urusan harian. Namun begitu, terdapat 23% responden turun dan 17% responden Sungai tidak setuju bahawa pusat internet satu Malaysia ini mempengaruhi aktiviti sosial mereka kerana kebanyakan responden ini terdiri daripada suri pemandangan yang tidak biasa menggunakan internet dan kehidupan harian mereka. Berdasarkan pie chart di sini, kita dapat melihat terdapat dua orang responden di Gulu langsung tidak tahu akan perwujudan pusat internet satu Malaysia ini di kawasan tempatan mereka. Graf yang seterusnya menunjukkan perwujudan pusat internet satu Malaysia meningkatkan pengetahuan penduduk setempat. Berdasarkan graf di atas, terdapat 19 orang responden turun dengan 23 orang responden di Sungai setuju bahawa perwujudan pusat internet satu Malaysia meningkatkan pengetahuan mereka kerana anak-anak mereka dapat menggunakan komputer setelah melibatkan diri dalam latihan ICT yang diberi oleh pusat internet satu Malaysia. Namun begitu, terdapat 6 orang responden di Gurun serta orang responden dari Sungai tidak setuju akan kewujudan pusat internet satu Malaysia ini meningkatkan pengetahuan penduduk tempatan kerana mereka menganggap kewujudan pusat internet ini adalah tempat baru untuk remaja membuang masa. Graf yang seterusnya menunjukkan graf kewujudan pusat internet satu Malaysia meningkatkan kata cerai IT kepada penduduk tempatan. Berdasarkan graf di atas, terdapat 19 orang responden dari Gurun dengan 22 orang responden dari Sungai setuju akan kewujudan pusat internet satu Malaysia meningkatkan kata cerai IT kepada penduduk tempatan kerana mereka dapat melihat anak-anak mereka yang masih bersekolahan dapat menggunakan komputer menyelesaikan masalah pencarian maklumat di internet dengan cara yang betul. Namun begitu, masih terdapat 3 orang responden dari Gurun serta 8 orang responden dari Sungai tidak setuju akan kewujudan pusat internet satu Malaysia ini meningkatkan kata cerai IT penduduk tempatan kerana akibat pembuangan masa remaja. Berdasarkan graf di sini, terdapat perbezaan yang antara kedua-dua graf ini adalah semua responden di Sungai setuju dan sangat setuju akan kewujudan pusat internet satu Malaysia dapat tingkat cerai IT penduduk tempatan. Graf yang seterusnya menunjukkan latihan ICT yang disediakan oleh pusat internet satu Malaysia untuk penduduk tempatan. Berdasarkan graf di sini, kita dapat melihat terdapat 18 orang responden di Gurun dengan 20 orang responden di Sungai setuju akan kewujudan latihan ICT yang diberi oleh pusat internet satu Malaysia meningkat memanfaatkan mereka kerana mereka tahu cara penggunaan Microsoft Word dan pengeditan media dan menggunakan komputer. Namun begitu, terdapat 3 orang responden dari Gurun serta 6 orang responden dari Sungai tidak setuju akan latihan ICT yang diberi oleh pusat internet satu Malaysia memanfaatkan mereka kerana mereka tidak pernah mengunjungi. Graf yang kelima adalah graf yang menunjukkan tingkat keyakinan penduduk tempatan. Terdapat 18 orang responden di Gurun serta 23 orang responden di Sungai setuju akan kewujudan pusat internet satu Malaysia ini meningkatkan keyakinan mereka kerana mereka tahu asas penggunaan komputer. Namun begitu, masih terdapat 8 orang responden di Gurun serta 2 orang responden di Sungai tidak setuju kewujudan pusat internet satu Malaysia meningkatkan keyakinan mereka kerana mereka tidak pernah mengunjungi. Seterusnya, graf di sini menunjukkan jualan digital antara bandar dengan luar bandar. Terdapat 19 orang responden di Gurun serta 21 orang responden di Sungai setuju akan jualan digital adalah bandar dengan luar bandar dapat didapatkan kerana golongan ini adalah golongan pelajar. Mereka menyatakan bahawa mereka dapat mendapat peluang untuk menggunakan komputer yang disediakan oleh pusat internet satu Malaysia seperti kawan-kawan mereka yang di bandar. Namun begitu, terdapat 7 orang responden dari Gurun serta 5 orang responden dari Sungai tidak setuju kerana mereka menganggap kerana mereka menggunakan Wi-Fi sendiri tanpa mengunjungi pusat internet satu
menunjukkan sumbangan pusat internet satu Malaysia dan sosial ekonomi tempatan. Terdapat 8 orang responden di Gulu serta 18 orang responden di Sungai Bias setuju akan kewujudan pusat internet satu Malaysia menyumbangkan dalam sosial ekonomi penduduk setempat kerana mereka menggunakan fasiliti yang diberi oleh pusat internet mempromosi kawasan tempatan mereka. Namun begitu masih terdapat 18 orang responden di Gulu serta 4 orang responden di Sungai Bias tidak setuju kerana mereka tidak mengunjungi dan menggunakan fasiliti yang disediakan oleh pusat internet satu Malaysia. Graf yang ke-8 menunjukkan kewujudan pusat internet satu Malaysia memudahkan urusan perniagaan. Terdapat 11 orang responden di Gulu serta 15 orang responden di Sungai Bias setuju akan kewujudan pusat internet satu Malaysia memudahkan urusan perniagaan mereka kerana mereka dapat mengakses internet dengan mempromosi barang IKS mereka. Namun begitu masih terdapat 16 orang responden di Gulu serta 7 orang responden di Sungai Bias tidak setuju kewujudan pusat internet satu Malaysia memudahkan urusan perniagaan mereka kerana mereka tidak melibatkan diri dalam perniagaan. Sekarang saya akan menjemput saudari Syahila untuk membentangkan kebenaran seterusnya. Terima kasih Cik Gigi. Seterusnya saya Syahila binti Syafiq akan menyambung pembentangan analisis ini. Okey, memudahkan penduduk mendapat maklumat kepada seramai 25 orang dan 25 orang dari Gurun dan 29 orang dari Sungai Bias bersetuju bahawa pusat internet satu Malaysia telah memudahkan penduduk untuk mendapat maklumat. Hal ini kerana pada zaman teknologi yang sedang membaru ini, masyarakat mendapat maklumat dengan lebih pantas melalui internet. Seterusnya, perkhidmatan laptop dan netbook. Kerajaan setiap tahun memberikan laptop dan netbook satu Malaysia kepada pelajar sekolah yang berkelayakan. Jadi apabila berlaku kerosakan, pusat internet satu Malaysia tersebut diberi tanggungjawab untuk menyelenggara laptop netbook satu Malaysia tersebut. Maka dengan itu, seramai 5 orang di sekolah sangat setuju, manakala di Sungai Bias seramai 18 orang bersetuju. Namun terdapat seramai 23 orang di Gurun tidak bersetuju dengan perkhidmatan yang diberikan. Hal ini kerana mereka tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan, perkhidmatan penyelenggaraan yang diberikan. Seterusnya mereka lebih keluar dan menyelenggara laptop dan netbook mereka di kedai komputer yang lain. Seterusnya, program yang dilaksanakan berkualiti. Setiap hujung minggu, pusat internet satu Malaysia akan menjalankan kelas ini diajar oleh staf-staf yang dilantik dan biasanya melibatkan pelajar-pelajar dari sekolah menengah dan rendah. Mereka ini diajar cara untuk membuat video, cara mengedit gambar dan cara menggunakan software seperti Microsoft dengan lebih terperinci. Ini dapat dilihat apabila seramai 17 orang dari Gurun bersetuju, manakala di Sungai Bias seramai 28 orang bersetuju dengan pernyataan ini. Okey, penduduk mendapat maklumat yang cukup tentang pusat internet satu Malaysia. Seramai 15 orang dari Gurun bersetuju, 13 tidak bersetuju. Manakala di Sungai Bias seramai 27 bersetuju. Hal ini kita dapat melihat bahawa beratusan bersetuju lagi 3 daripada peratusan tidak bersetuju. Ini kerana mereka melihat sendiri pembinaan pusat internet satu Malaysia di kawasan mereka. Seterusnya, kemudahan yang disediakan mencukupi. Okey, seramai 18 orang dari Gurun bersetuju, manakala di Sungai Bias seramai 27 orang bersetuju.
Ini kerana mereka penduduk ini kerana Pusat Internet Satu Malaysia sentiasa menganjurkan program-program yang melibatkan komuniti dari setiap lapisan masyarakat, maka semuanya terbuka untuk menghadiri program tersebut. Contohnya mereka mengadakan majlis berbuka puasa dalam Al-Quran yang mana ia terbuka dan ia secara tidak langsung memberi manfaat kepada penduduk, tidak mengira lapisan umum. Pusat Internet Satu Malaysia bertepatan dengan keperluan penduduk yang mana seramai 20 orang dari guru bersetuju. Manakala di Sungai Piak seramai 28 orang bersetuju. Ini kerana pusat internet ini telah memberikan kemudahan kepada mereka untuk mengakses maklumat, untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan seperti ada setengahnya untuk berniaga online, ada setengahnya mencari bahan-bahan untuk belajar. Penduduk berpuas hati dengan kemudahan Pusat Internet Satu Malaysia. Seramai 18 orang bersetuju di Surun dan 10 orang tidak bersetuju. Manakala di Sungai Piak seramai 28 orang bersetuju dan 2 orang sahaja yang tidak bersetuju. Ini dapat dilihat bahawa beratusan bersetuju lagi tinggi daripada beratusan tidak bersetuju. Ini kerana tersebut kemudahan dan keadaan di Pusat Internet Satu Malaysia tersebut berada dalam keadaan yang baik dengan komputer yang elok, dengan akses internet yang laju, dengan keadaan yang kondusif. Seterusnya saya akan memanggil Cik Nur Syakina untuk menyambut pertanyaan ini. Terima kasih Syairah. Seterusnya kita akan masuk ke bahagian cadangan dan kesimpulan. Antara masalah yang dihadapi sepanjang penyelidikan ini adalah sukar untuk mendapat kerjasama daripada responden khususnya di kawasan Gurun Kedah. Dengan itu kami mencadangkan untuk kawasan Gurun Kedah ini memantapkan dan menumbuhkan dan memantapkan pertumbuhan rumah tetangga di kawasan setempat agar hubungan komuniti dapat dieratkan di kawasan kajian dan mereka dapat memiliki kerjasama untuk menjayakan program-program yang dijalankan di Pusat Internet Satu Malaysia Gurun. Seterusnya, kami mencadangkan untuk Pusat Internet Satu Malaysia sendiri untuk mempromosikan dan memperkenalkan fungsi-fungsi Pusat Internet Satu Malaysia ini dengan lebih luas. Hal ini kerana ramai responden yang kurang mengetahui tentang Pusat Internet Satu Malaysia ini kerana kurang mendapat promosi daripada Pusat Internet Satu Malaysia sendiri. Kesimpulannya, keberkesanan kewujudan Pusat Internet Satu Malaysia ini sangat-sangat bergantung dengan gerakan komuniti setempat. Dapat dilihat dengan jelas penilaian dan outcome dan impak perubahan di kawasan kajian ini adalah sangat-sangat berbeza. Impak dan keberkesanan dapat di perubahan Pusat Internet Satu Malaysia ini dapat dilihat dengan lebih jelas di kawasan Sungai Piak berbanding Gurun Kedah. Oleh itu semua pihak juga harus mengambil inisiatif dan peka terhadap program-program yang dijalankan oleh Pusat Internet Satu Malaysia dan memberi kerjasama untuk menjayakan program-program yang dijalankan demi mencapai objektif dan tujuan utama perubahan Pusat Internet Satu Malaysia ini. Ini merupakan antara lampiran di Pusat Internet Satu Malaysia. Kita dapat lihat kemudahan-kemudahan yang disediakan Pusat Internet Satu Malaysia Kampung Sungai Piak seperti kursi, bilik perbincangan, komputer dan juga mesin fotokopi. Dan ini pula antara gambar-gambar yang diambil sepanjang penyelidikan kami di Kampung Sungai Piak. Ini pula merupakan IKS iaitu industri kecil sederhana yang dijalankan di Kampung Sungai Piak yang menggunakan kemudahan Pusat Internet Satu Malaysia untuk mempromosikan produk mereka iaitu petasan mak rohani. Dapat untuk melihat lebih lanjut kejayaan industri kecil sederhana ini boleh dilawat kepada laman web rasmi mereka. Ini pula antara kemudahan yang sama disediakan di Pusat Internet Satu Malaysia Gurun. Dan ini antara hasil daripada program-program yang dijalankan di Pusat Internet Satu Malaysia Gurun seperti bukti-bukti program mencipta poster dan warna untuk golongan kanak-kanak untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam. Kami akhiri pementasan kami dengan jutaan terima kasih